Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat sidang pendengar bicara ilmu yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, keafiatan, rezeki dan ketenangan dalam kehidupan sehingga pada saat ini kita boleh berada di dalam keadaan yang tenang, berada di dalam keadaan yang selesa. Mudah-mudahan Tuhan mengekalkan nikmat keselesaan ini, nikmat ketenangan ini, terutamanya kita yang sekarang ini sedang berada di hujung-hujung tahun yang sebegini, yang patut kita nilai sejauh mana kerja buat kita pada tahun ini. Pada pagi ini saya nak membawakan kisah penceritaan sedikit terhadap suatu watak. Biasanya kita bawa cerita. Cerita itu entah betul entah tidak. Tetapi ini adalah cerita benar yang saya dengar daripada satu sedutan ceramah. Kisah seorang pemuda yang bernama Din. Din ini dikenali, dia lahir di Langkawi. Din ini ialah orang yang dilahirkan dalam keadaan OKU, kakinya tidak sempurna, tangannya tidak sempurna, lahir dalam keluarga biasa, ayahnya adalah seorang nelayan, keluarga biasa saja. Dan Din ini cuba bayangkan, Din ini adalah kaki yang tidak sempurna, tangan yang tidak sempurna, kemudian bercakap tergagap-gagap. Tuan boleh bayangkan bagaimana orang yang begitu, orang OKU begitu, tercakap tergagap-gagap, orang tak faham apa yang dia cakap kecuali orang yang biasa dengannya saja. Tetapi ada beberapa kehebatan yang ada pada diri manusia yang bernama Din ini. Walaupun ianya OKU, tetapi dia memiliki hati yang sangat mulia dan kita kagum dengan perkara ini, ya, kehebatan ini. Dan ustaz yang menyampaikan ceramah berceritakan tentang soal keikhlasan, soal kebersihan hati, soal apa yang dikatakan kebaikan dalam kehidupan ini. Apa yang istimewanya Din? Yang pertama, Din dikenali sebagai seorang pemuda, Masya Allah, jarang orang boleh buat sedemikian. Seorang pemuda yang cacat. Bayangkan bagaimana dia berjalan dengan kaki yang tak sempurna, tangan tak sempurna, tetapi seorang pemuda yang tidak putus ataupun sentiasa berada 5 waktu solat berjemaah di masjid. Dia dikenali oleh seorang pemuda jika dia tidak ada, pada satu waktu dia tidak ada, orang-orang kampung akan menanyakannya, di mana Din? Di mana Din? Mungkin dia sakit. Itulah dia keistimewaannya. Kita boleh ambil sedikit pengajaran di sini. Kita yang sempurna, kita yang kereta dan motor berbuah-buah di depan rumah kita, kadang-kalanya kita yang lelaki khususnya tak berapa cukup untuk menziarahi rumah Allah 5 kali sehari. Kita cek diri kita 2020, oleh itu kita baiki 2021 insya-Allah. Kemudian berlaku satu hari satu peristiwa yang tragis. Apabila Din datang ke masjid bising-bising. Dia bising-bising suara yang orang tidak faham. Suara yang orang tidak faham. Tiba-tiba adalah yang faham. Cuba memahami apa yang Din cakap. Rupa-rupanya Din menceritakan ayahnya sudah 4 hari tak pulang. Ayahnya sudah 4 hari tak pulang. Pada waktu itulah orang kampung segera mencari ayahnya yang bekerja sebagai nelayan. Maka didapati jumpa perahu ayahnya. Rupa-rupanya ayahnya meninggal seorang diri di dalam perahu tersebut. Jadilah Din seorang anak yatim. Kemudian dalam proses pembangunan Langkawi pada waktu itu, masjid-masjid lama nak digantikan dengan masjid baru. Maka tibalah masjid yang Din selalu berjemaah ini
Pak Imam telah mengistihalkan siapa yang nak menyumbang untuk kos pembinaan masjid baru tersebut, masjid lama nak diruntuhkan, maka selang beberapa waktu lepas itu, Din menemui Pak Imam menghulurkan RM3,000 pada waktu itu untuk infak pembinaan masjid. Itulah mulanya seorang pemuda yang mana dia tidak ada kerja yang tetap, hanya orang sedekah kepada dia, lahir dalam keluarga ayah yang nelayan, tetapi dia mampu menyimpan duit dan dia infakkan duit tersebut kepada Pak Imam kampung itu dan diterimanya. Kemudian yang menjadi rujukan ataupun disebut oleh penceramah kisah Din ini ialah iaitu bagaimana kisah yang berlaku sewaktu majlis perasmian masjid baru tersebut. Sewaktu perasmian tersebut dijemput penceramah yang terkenal, dua orang. Pertama, Allahyarham Datuk Dr. Harun Din dari Kuala Lumpur, dan yang kedua Datuk Samsuri Ahmad dari Pulau Pinang, hadir untuk berceramah dan dalam acara perasmian masjid tersebut. Sebelum acara tersebut, lupa saya nak bagi tahu tadi, Pak Imam memberitahu bahawa kita akan buat majlis perasmian dan dialu-alukan anak Korea yang nak bersedekah apa-apa makanan untuk kita jamu tetamu dan hadiran dalam majlis tersebut. Apa yang berlaku ialah Pak Imam sekali lagi didatangi oleh Din. Din telah menghadiahkan seekor kerbau pesaka ayahnya untuk disembelih bagi jamuan majlis tersebut. Maka berlangsunglah pada hari majlis perasmian, dan apa yang berlaku ialah dalam majlis tersebut sewaktu makan, ada seorang lagi watak yang saya tidak sebut. Watak pertama Datuk Dr. Harun Din, yang kedua Datuk Samsuri. Watak yang ketiga ini orang terkejut. Semua orang tercengang berlaku. Watak yang berlaku waktu nak makan daging kerbau tadi, iaitu watak Allahyarham Haji Ismail yang dikenali dengan tuan punya kedai Ismail Group. Di dalam majlis nak makan tersebut, tiba-tiba Haji Ismail seolah-olah meraung seperti budak-budak, menangis tak henti-henti seperti budak-budak menangis. Semua orang hairan mengapa terjadi demikian. Maka selepas dia dapat ditenterangkan, maka Haji Ismail menyebut dia tak ada bahasa yang dia nak katakan. Dia tidak ada ucapan yang boleh nak dikatakan. Dia memuji langkah keikhlasan dan juga kehebatan yang dimiliki oleh seorang pemuda yang bernama Din. Walaupun ianya OKU, dia tetap bersama di masjid. Walaupun dianya tidak ada kerja tetap, duit tak banyak, tetapi dia sanggup meninfak untuk pembinaan masjid dan majlis makan itu. Sebab itulah sewaktu dia menjamah daging kerbau tersebut, Haji Ismail menyebut, saya teringat tentang Din ini, dan itulah yang menyebabkan beliau menangis kerana kagum dengan sikap seorang insan yang istimewa tersebut. Dan apa yang terjadi itu adalah satu pengajaran kepada kita. Bagaimana seseorang tanpa mengira kedudukan, tanpa mengira ia sempurna atau tidak, tetapi apabila memiliki hati yang bersih, memiliki suatu hati yang memiliki suatu sikap yang suka membantu infak dan sebagainya, maka itulah dilakukan oleh Din. Dan pada hari ini Din telah pergi untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan ianya, rohnya bersama insan yang bertakwa. Walaupun di dunia dia tidak ada bahagian, tetapi insya-Allah di alam kubur dan di alam akhirat ada bahagian untuknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.